dalam sains politik dinyatakan oleh Harold Laswell. Harold Laswell, dia sebut apa dia? Politik is about who get what, when and how. Okay, politics is about who gets what, when and how. Itu seorang sarjana. Dia cakap macam ni. Jadinya kalau kita faham daripada ayat itu, dan kalau kita faham, kita dengarlah kata Plato ke, Socrates ke, terdengarlah kata siapa-siapa pun, kita tahu bahawa politik ini, politician itu dikonotasikan sebagai seorang binatang. Binatang politik. Jadinya tindakan orang politik ni, saya cakap sendiri. Saya cakap sekali kita berlaku jujur. Jujurlah cakaplah kat sini ke, Omar ke, Edri ke, kita jujurlah orang politik. Bahawa benda kitaran ni pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Tapi benda ni, maksudnya yang saya kata ni, yang isu mengancam dan terancam ni. Hari ni, UMNO dah duduk dengan, duduk sementara dengan, tak tahulah sementara ataupun kekal ke macam mana ke, dia duduk dengan Pakatan Harapan. Jadinya sekarang ni kononnya baton tu diserah, nampak dekat Perikatan Nasional. Oh, inilah pembela Melayu. Oh, gila-gila semua ni, macam-macam. Kan? Nanti bila, tapi kita tak lupa ayat-ayat, contohnya Datuk Seri Najib satu masa sebagai contoh waktu duduk, sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, dalam kempen-kempen beliau, malam apa yang disebutkan sebagai contoh, kalau tak ada lagi UMNO Melayu ni akan terbangsat. Maksudnya siapa yang ada duduk dan tujuannya, dan saya nak sorot balik ni, kita kena berlaku jujur. Sorot balik tentang waktu wujudnya Pakatan Harapan. Kenapanya adanya Parti Bersatu? Datuk Seri Ambiga. Datuk Ambiga. Antara orang yang setuju, yang cakap kepentingan dekat Tun Dr. Mahathir, penting kena ada ni, Parti Melayu ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nafikan bahawa ada perkara dan juga pendemokrasian, the words yang penting tu adalah pendemokrasian tu sendiri. Pendemokrasian di Malaysia ni sebenarnya masih lagi jauh. Masih lagi jauh. Jadi saya suka nak cakap apa yang tadi Tuan Allah Akbar, payah tu saya ni. Selalu masalah. Tuan Nazim, Tuan Nazim kita, pensyarah, Tuan Nazim dan juga Dr. Syamsul cakap tadi, saya nak kaitkan dua-dua. Kerana itu juga anak muda, yang mana saya nak kaitkan kat sini, anak muda tak boleh lari, tak boleh menghindari politik. Saya suka apa yang disebutkan oleh Sohokgi. Saya suka. Sohokgi kata apa dia? Dia kata, ya, politik itu kotor, kalau tak terhindar maka terjunlah. Tapi terjunlah bukan untuk anak muda ini untuk nak ulang perbuatan politik yang sama macam orang politik ataupun orang-orang tua ni, orang-orang lama ni buat. Kita ni tujuannya nak hadir untuk buat perubahan. Saya suka juga Saudara Omar katakan tentang apa tadi. Ni saya nak ceritakan versi saya pula saat ini. Tapi saya nak bagi tahu itu kitaran tu kita perlu keluar. Maka ni semalam saya tulis satu perkara. Saya duduk semalam, saya singgah saat tengok teater adik saya. Ada satu perkataan yang saya terasa sebab nak main sini saya tulis. Kita terperangkap dalam nostalgia semangat yang tak lawas cerna. Ni masalah yang jadi kat orang Melayu. Jadinya isu mengancam dan terancam ni dia subjektif. Dia nak tengok dekat mana. Dia tengok kat sisi pandang mana, sudut pandang mana, tengok dekat angle mana. Dia boleh jadi mengancam pada satu sisi. Ini ayat yang Umar kata tadi betul. Dia boleh mengancam pada satu sisi, dia boleh jadi terancam pada satu sisi. Pada satu sisi, contohnya, berkenaan dengan situasi politik sekarang, kita tak boleh nafikan bahawa di parlimen sekarang ada orang Melayu Islam yang jadi ahli parlimen, jumlahnya 107 orang cuma. Ini realiti. Daripada 222, jadinya ada 107 orang cuma. Jadinya kalau mengimbau lagu yang hangat dinyanyikan oleh UMNO, yang hari ni mungkin dia pun tak nyanyi dah, tiba-tiba bersatu pula galak menyanyi. Baru ni, saya yang tolong bagi nyanyi tu. Anak kecil main api.
Orang GPMS lagilah cakap. Kini kita cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Ada 107. Dan 107 ni terpecah pula. UMNO-nya, PKR-nya, DAP-nya ada seorang. Adalah Yong Syafura contoh. Ada. Satunya tak apa-apa. Jadi dia ada orang-orang dekat sini. Makanya bila terpecah-pecah semang, sebab tu kita kena nilai mengancam, terancam daripada aspek apa? Adakah semangat? Fakta? Tak. Kan? Kalau faham fakta tadi, ni tak kalau ikutkan, kalau kita faham, ni tak mengancam pun. Tak terancam pun. Hakikatnya orang Melayu yang mengancam. Kalau kita faham fakta tadi. Tapi kalau kita faham daripada segi semangat, ada ketakutan tertentu orang Melayu ni terpisah disebabkan itu ini dan sebagainya, maka itu yang boleh jadi ancaman kepada sisi pandang orang Melayu. Contohnya bila nak disebut sekarang ni tengah hangat bercakap tentang 152, tentang bahasa Melayu, bahasa rasmi sebagai contohnya, heboh lah dekat Facebook orang ni tak bercakap ni, saya dah lama duduk kat Singapura lah, saya tak bercakap ni, saya dah ni kan. Heboh, kecoh. Jamali Patriot pun komen, semua orang komen. Dan kita tengok ada yang pandangan yang pelbagai. Ada yang ambil sudut pandang yang saya lebih suka bila orang Cina dan orang India yang komen dan kritik mana-mana pihak yang tak bercakap dalam bahasa Melayu. Dan benda-benda ni lah sebenarnya yang jadi yang mungkin sisi-sisi pandang yang orang Melayu rasa terancam. Kan? Dalam dia rasa macam, orang tak terima hakikat kita dah berapa puluh tahun merdeka, tapi masih lagi identiti nasional kita tak dapat diputuskan. Tak dapat diputuskan, dimurnikan dengan baik. Tak boleh ke dah terima berapa tahun kita duduk. Saya syabas kepada saudara Edri. Orang kata DAP, orang cakap macam-macam, tapi saya kenal beliau. Saya tahu kejituan Melayu dia. Kan? Tak payah nak kata kita bersatu lagi Melayu daripada dia, bohong. Kan? Tapi betul, ini memang orang yang saya kenal daripada dulu. Memang pengetahuan dia, keilmuan dia tentang semangat Melayu. Tapi inilah mungkin golongan-golongan pembaharu yang berfikiran macam saya. Nah, saya nak sorot tentang ini. Dulu saya dalam GPMS. Tadi saya mengadu, saya nak cakap balik. Saya geram. Saya nak cakap balik. Saya dalam GPMS. Saya YDP cawangan khas GPMS Unisel Shah Alam. Unisel bahagi dua. Tu GPMS, YDP, GPMS, Unisel Bestari Jaya. Kami satu batch. Dengan Pak Abu. Saya nak bagi tahu dekat sini. Dulu kami tanya Pak Abu. Pak Abu pun tanya. Dia pun pernah menghadapi macam saya yakin. Pi minta duit. Nak buat program. GPMS ni. Universiti swasta pula. Bukan universiti kerajaan. Lepas tu Pi minta duit. Pi jumpa orang-orang politik daripada parti UMNO. Cakap terus lah mampu Pi. Kan? Pi minta dekat orang UMNO. Tak apa. Nama kita tak apa. Pasal ini dah jadi PAH. Dia dah jadi PAH. Saya minta Yata jangan provok. Bagi ruang yang di bawah. Okay. Tapi ada dak cerita ni. Masa tu kita pergi minta duit. Orang GPMS ni. Dia cakap apa dia? Minta duit. Yalah. Ni Universiti Selangor. Universiti PKR. Betul tak Pak Bu? Lepas tu kita pergi pula minta duit. Ni saksi ni semua orang pernah merasakan. Ni tak bohong kan? Memang tak guna orang politik ni. Lillahi ta'ala, cakap geram. Maka lepas tu kita pergi pula dekat orang-orang PKR ni. Kan? Tak maaf lama. Kan? Orang Pakatan Rakyat pada gitu. Pi. Dia cakap apa dia? GPMS ni. Kan UMNO. Kini kita sudah hilang. UMNO. Ni semua UMNO ni. Kan? Jadinya bila jadi macam tu, kita pergi minta duit, tak bagi. Tak kami buat apa? Tulislah surat dekat Nestle yang Israel ni. Kan? Tulis surat lah, tulis apa semua benda semua. Lah kali kami buat apa? Kami jual Maggi murah. Jual Maggi harga kat kedai berapa, kami jual murah. Kami jual apa semua. Bayangkan inisiatif. Dapat kumpul 15,000 buat program. Anak ledang ke, anak hantu ke semua buat. Nak beritahu kat hampa. Saya geram ni cakap dengan penuh hati.
Okay? Dan saya nak bagi tahu kat sini, itulah. Dan sebab itulah bila pada ketika itu pula GPMS ni diasosiasikan dengan apa dia? UMNO. Kenapa? Dan GPMS tadi saya cerita, GPMS ni orang tahu, GPMS ni dia orang UMNO. Dia tak semestinya dia ahli UMNO. Orang GPMS ni sebab dia tak semestinya ahli UMNO, tapi dia orang UMNO. Sebab dia berjiwa Melayu untuk nak sekianlah nak buat perubahan. Tapi akhirnya ni yang politik tadi. Hairul Rasul cakap people who get what and when how apa semua benda ni. Bila orang ni dapat politik, kenalkan elit-elit Melayu ni balik, elit Melayu ni jadi bangsat. Apa yang dia buat ni yang persoalan yang Kak Omar cakap tadi. Elit Melayu ni ada dia berkisah tentang nasib Pak Tani dekat bawah. Tak ada. Saya baru-baru ni saya cakap dekat dalam sidang DUN berkenaan dengan nasib UPOV, nasib petani. Saya duduk dekat dalam Negeri Kedah. 43% kami Negeri Kedah State sumbang padi kepada negara. 43% dalam pada tu kami dalam daerah Kota Seputih, dalam Jerlun, saya adalah kami penyumbang 13% tu. Saya bercakap tentang isu UPOV. Minta maaf. Ni, saya harap Edri Omar kena cakap dekat Mak Sabu. Macam mana ada kartel-kartel dalam mungkin dalam orang kata kementerian. Dan bila tanda tangan UPOV ni, nasib padi benih ataupun benih-benih padi ni akan meningkat. Yang akan kena ada banyak kes. Data menunjukkan macam mana 4 kali ganda. Ada orang siapa peduli. Betul itulah yang sebenarnya nasib orang Melayu. Cakap balik tentang dalam GPMS dulu. Bila saya duduk dalam GPMS, kita diasosiasikan. Kenapa saya ni tak pernah, saya ni orang UMNO lah. Saya lebih kata sebab saya kata, kenapa saya kata orang UMNO? Saya ni tak pernah didaftarkan betul dengan sebab ahli maklum. Hantar borang, tak pernah nama, tak pernah lekat. Nasib baik lah kot. Padahal muka mereka. Kan? Jadinya saya pun akhirnya duduk dalam, bila nampak bersatu, saya nampak terus untuk nak join bersatu. Sebab saya nampak ruang. Masa tu ada Syed Saddiq Abdul Rahman. Orang yang pembaharu. Orang yang ada pemikiran yang perubahan. Orang yang saya kenal apa yang Sogi cakap. Kan? Sogi kata masuklah dalam politik untuk nak buat perubahan dan sebagainya. Kerana itu saya pilih. Kerana saya merasakan saya masuk hari ini dalam politik. Kita, walaupun saya duduk dalam parti Melayu. Ya, saya duduk dalam parti Melayu. Tapi bukanlah konotasinya, naratifnya kita nak bawa ni Melayu dengan kita masih lagi membaja, menyemai dengan pemahaman-pemahaman yang sentimen semata-mata. Itu yang kita tak nak. Kita mahu supaya bercakap tu tentang ya orang Melayu, tapi orang Melayu kena naik. Kita tak boleh nafikan bahawa negara kita ni dibangunkan atas konsosiasionalisme. Kita tak boleh nafikan bahawa kaum Cina, India, dan kalau bacalah ni saya nak petik daripada apa yang disebutkan oleh Funival. Kan? Apa yang disebutkan oleh Funival? Nampak sakit sikit lah. Geram. Simpan ni. Main pada kok diang tak? Macam contohnya. Ini ada benda yang berkenaan bahasa dan sebagainya. Tapi contohnya, bila kita baca teori masyarakat majmuk oleh Funival dan Smith, contohnya, yang menggambarkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbelang kaum, yang ini rakyatnya hidup dalam satu unit yang sama tapi berasingan. Kan? Tapi hakikatnya bercakap tentang itu, inilah hakikatnya Malaysia. Sebab tu perspektif mana? Ada perspektif dalam konteks politik, ada perspektif dalam konteks nation building, ada perspektif dalam konteks kaum, ada perspektif dalam bahasa dan pelbagai. Yang perspektif-perspektif kat sini ada yang mengancam, ada yang terancam, ada yang kita kadang-kadang duduk kita ni berlebih-berlebihan. Tapi ada perkara-perkara asas yang sebenarnya dalam konteks identiti lah yang menyebabkan akhirnya kita orang Melayu ni merasakan mungkin ada sebahagian yang merasakan bahawa kita perlu ada orang Melayu perlu come together, perlu sekian. Tapi sayang yang saya tetap nak cakapkan di sini, sayang bila orang Melayu tu bila ada kuasa, apa yang orang Melayu buat? Mereka yang telah memperhambakan balik orang Melayu, mereka yang telah menganiaya, buat naya dekat orang Melayu balik. Itu hakikatnya yang berlaku dalam negara kita.